Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucap banyak terima kasih kepada juruacara majlis Ustaz Husni yang dimuliakan Yang Tua PAS kawasan Kuantan Ustaz Rosli Abdul Jabbar, Ketua Penerangan PAS Pahang Ustaz Suhaimi Mat Said, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali saya nak beritahu, saya berasal daripada Kampung Mengkarak, sekarang ni dalam daerah Bera. Selepas saya lulus pada Universiti Malaya dalam bidang ekonomi, saya telah memasuki perkhidmatan takbir dan diplomatik dan telah berkhidmat di Kementerian Kewangan selama 20 tahun. Bermula daripada Menteri Tun Tan Sri Sen, Tun Razak Husin-On, Tengku Razali dan Anwar Ibrahim. Dan selepas itu saya ditukarkan ke Kementerian Luar Bandar, di mana menterinya lah Tun Ghaffar Baba. Selepas itu saya ditukarkan ke Negeri Pahang sebagai Pegawai Kewangan daripada tahun 93 sehingga 96, di mana menteri besarnya sekarang ni Tuan Khalil. Dan daripada tahun 96 sehingga saya bersara pada 2001, saya ditukar sebagai Timbalan Ketua Usaha Kementerian Dalam Negeri, di mana menterinya ialah Tuan Mahathir dan Tuan Pala. Jadi kalau melihat kerjaya saya bukan saja ditempatkan di tempat-tempat yang begitu penting, juga saya menjawat jawatan-jawatan yang boleh katakan begitu baik kedudukannya dan dapat terus berhubung dengan pihak yang berkuasa yang paling kanan, iaitu menteri atau menteri besar. Jadi segi perkhidmatan, saya tidak ada apa-apa kemuskilan terhadap perkhidmatan saya. Saya memang ditakdirkan Allah telah mendapat tempat-tempat yang begitu penting, dan pengalaman saya sehingga sekarang masih lagi berguna kepada negara, dan saya pun masih menyumbangkan, terutama di sektor korporat sekarang ni, berasal daripada pengalaman saya. Jadi penglibatan saya dalam kegiatan politik PAS, atau saya gunakan perkataan dulunya pergerakan Islam, kerana yang berkendakkan Islam ni yang Islam yang benar lah, yang keseluruhannya saya dapati hanya parti PAS saja, bukan sekarang, daripada dulu dah. Sebab itu selepas saya bersara, dan sungguh pun saya tak bergiat terus dalam politik kerana sebab-sebab tertentu, terutamanya sebab saya masih kekal lagi jadi ahli lembaga pengarah AKPP Corporation Negeri Pahang, yang mana elan pengarahnya besar. Saya dapat lebih kurang 1,000 setahun. Jadi apabila saya tidak lagi dipilih atau dicalonkan semula untuk jadi ahli lembaga pengarah, iaitu dalam lebih kurang 3 tahun sudah, jadi saya tidak ada masalah. Sebab apa? Sebelum itu pun Special Branch pun banyak mengintip saya tak tahu atas arahan saya apa, kerana
Alamat yang terakhir saya dapati apabila saya menghadiri ceramah Pilihan Raya Kecil Keridau, di mana gambar saya diambil. Kata saya ingat ada 5 orang juga gambar ambil. Saya ingat dia nak dapat bukti bahawa saya mengikuti ceramah PAS, dan saya juga mengikuti ceramah PAS di Taman Melewa, dan gambar saya telah diambil. Selepas tu saya tak dilanjutkan lagi atau tidak dipilih semula jadi ahli lembaga pengarah. Itu memang saya tahu dah. Siapa yang bergiat baik-baik apa itu baru menghadiri ceramah. Kalau buat ceramah macam sekarang ni memang dah lama dah. Jadi saya memang berminat dengan kegiatan Islam ni. Memang daripada kalau siapa yang pernah berkhidmat dengan saya semasa saya di Pahang Pegawai Kewangan pun, saya banyak mengutamakan peruntukan kerjaan-kerjaan negeri atau memberi banyak kewangan kepada kegiatan Islam. Yang paling besar sekali penubuhan Kolej Islam Pahang. Kerana sebelum saya ditukar negeri Pahang ni, pegawai kewangan sebelum tu atau kerjaan yang sama, kerjaan Barisan Nasional yang diketuai UMNO, telah menolak penubuhan Kolej Islam. Apabila saya dengan Setiausaha Kerjaan Negeri masa itu, Datuk Syahabuddin Imam Muhammad, menyemak semula, dan kita telah memukakan semula kepada Exco, dan kita betul-betul memberi penjelasan di mana perlunya ada Kolej Islam Pahang. Alhamdulillah sekarang ni sudah ada, tapi program yang saya nyatakan dulu, dia akan berkembang di daerah-daerah lain. Maknanya dia ada cawangan-cawangan atau kolej-kolej Islam yang berasingan atau yang sama, cawangan-cawangan di Temerloh, di daerah-daerah lain. Itu tujuan kita. Kerana pada masa saya jadi pegawai kewangan tu, kita dapati pemohon untuk memasuki sekolah agama terlalu tinggi. Jadi tempat tak ada. Jadi insya-Allah saya berfikir kalau kerjaan negeri dan kerjaan persekutuan dapat dikuasai oleh Pakatan Rakyat, di mana PAS menjadi salah satu daripada kawan yang dapat menebuh kerjaan di persekutuan dan negeri. Saya ingat perkembangan Islam ni, terutamanya dari segi memberi ilmu pengetahuan, akan berjalan luas. Sebab apa yang saya dapati sama ada daripada dulu sampai sekarang ni, orang UMNO ni dia tak nak orang Melayu ni memahami Islam ni yang sebenarnya. Kerana kalau macam saya memahami tak banyak yang benarnya, dengar ceramah kat masjid je. Memang saya memang sebagai seorang Islam, dari segi saya adalah saya wajib menyokong perjuangan Islam yang sekarang ni diketuai oleh PAS, yang kerana sungguh pun banyak NGO untuk memastikan bahawa perjuangan itu sampai kepada puncak dia ialah kuasa politik. Sebagaimana Ustaz Rosli bercakap tadi, kalau tak boleh kita dengan kuasa, kita dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, dengan hati. Jadi insya-Allah kalau kita dapat kuasa besar, dapat kuasa, kita gunakan kuasa. Sekarang ni saya telah gunakan mulut. Alhamdulillah lah. Jadi itu salah satu pengalaman saya. Lagi satu pengalaman saya semasa berkhidmat, saya telah ditabiahkan oleh UMNO masuk Biro Tatanan Negara khusus 4 kali.
Keempat-empat kursus saya tu di akhir dua hari terakhir disertai oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Mana hari terakhir tu Perdana Menteri sini datang, 2 hari sebelum terakhir tu Timbalan Perdana Menteri datang. Tetapi banyak di antara isi-isi ceramah yang diberi itu saya tak bersetuju. Pertama saya tak setuju, saya buka mulut aja menyanyi pagi-pagi tu. Anak kecil bermain api, yang ada ayat katakan bumi dipijak ni milik orang. Dia fikir apa milik orang, kita merintah. Macam mana boleh terlepas ke orang? Itu saya dah tahu tak betul lah dia. Jadi dia kesalahan dia salah ke orang lain, dia salah ke orang lain. Itu tak betul lah. Lagi keduanya, salah satu ceramah, kebetulan penceramah tu salah seorang penceramah, saya tak tahu kursus yang ketiga kali saya, 3 ke 4 kali. Kebetulan ceramah tu mengenai penguasaan politik, dibuat oleh kawan saya sendiri masa di universiti. Saya apabila jumpa dia, saya gelak je. Tak betul analisa you kata. Dia menganalisa Cina boleh mentah Malaysia. Macam mana di akhir tu saya ingat saya kementerian, yang keempat saya kerja Kementerian Dalam Negeri. Apabila saya melaporkan diri kepada Tuan Mahathir, apa Tuan Mahathir cakap dengan saya? Ismail kata, you jangan bimbang lah. Kita sekarang ni orang Melayu dan Bumiputera, atau Bumiputera, dia kata, adalah 68% daripada penduduk. Sebab dia tahu saya jadi pengurusi pekerja asing, saya jadi pengurusi pegawai dagang, saya jadi pengurusi menilai semula tahanan ASA. Jadi dia kata tak payah ya kita terlalu ketat menjalankan peraturan itu atau undang-undang, kerana dari segi Dr. Mahathir, kedudukan orang Melayu ni dari segi bilangan kita terjamin lah. Jadi apabila saya dipanggil untuk menghadiri kursus BTN, dia kata kedudukan Melayu goyah. Saya pun tak faham ke. Jadi itu saya juga semasa saya berkhidmat, memang saya beritahu tadi, saya memang bersempati pada awal. Banyak pegawai-pegawai kerajaan takut nak mengundi parti pembangkang atau calon-calon parti pembangkang. Saya telah buat eksperimen. Setahu saya daripada pilihan raya 80-an sampai pilihan raya kemudian 2008, saya tak pernah mengundi UMNO pun. Pasal saya tak pernah mengundi. Maknanya yang dia kata yang pegawai kerajaan takut dia semak, mungkinlah dia semak, dia tak boleh semak semua orang. Kalau dia semak, memang saya tak naik pangkat, tak beri jawatan-jawatan yang penting macam tu, yang mengetahui rahsia-rahsia mereka. Jadi kebanyakan perkhidmatan saya sama ada di Kementerian Kewangan. Di Kementerian Kewangan saya terlibat dalam galakan cukai, memberi insentif, galakan kepada pelabur-pelabur, dan juga saya juga pernah bertugas di bahagian kontrak jadi pengurusi lembaga tender pusat semua. Jadi dari segi hubungan kerjaan dengan orang luar ni, orang-orang perniagaan ni, saya memang tahulah. Jadi tahu cara-cara macam mana kerjaan menguruskan sama ada tender, projek-projek ataupun swastaan. Sebab penswastaan yang mula-mula sekali sebelum ditukarkan tugas penswastaan kepada unit perancangan ekonomi adalah dibuat oleh Kementerian Kewangan. Dan saya di antara pegawai mula-mula sekali menguruskan penswastaan ni. Jadi semua ni, apa saya tengok, dia banyak berikan penyokong atau kroni-kroni mereka lah.
Mana dari saya benda ni tak telus dan tidak adil. Maknanya kepentingan tu adalah untuk parti UMNO juga akhirnya. Itu yang dia boleh buat bangunan yang tinggi-tinggi, hotel semua, dan apa ni World Trade Center semua. Sebab itu adalah hasil sumbangan daripada kroni-kroninya, sehingga apa yang saya tahu, UMNO telah membina atau menjana punca-punca kewangan dia sendiri, seperti banyak bangunan-bangunan dia miliki dan dia menyewa daripada hasil sewa, dan juga sumbangan-sumbangan daripada kroni-kroni dia yang diberi kemudahan tu. Jadi saya memang tak sukalah kalau, sebab apa pada masa sekarang ni saya telah dapat memasuki kumpulan dia orang kata Tinten Perantau Terengganu. Saya banyak bekerja untuk PAS Terengganu. Sebab apa? Pada mulanya tak ada undangan daripada PAS Pahang, saya pergi Terengganu. Sekarang ni di Terengganu pun saya berjanji kalau mereka dapat menguasai balik kerajaan Terengganu, insya-Allah saya akan tolong memberi nasihat bagaimana untuk mentadbir negeri sebagai pemerintah, bukan sebagai pembangkang. Dia dulu mentadbir itu sebagai pembangkang. Saya pergi Terengganu pun saya tanya orang-orang selepas semayang subuh saya pergi dengan orang daripada surau tu, memang berlaku keadaan tu. Saya pun kalau dia minta, di Selangor pun ada juga orang telefon saya, kalau masalah ni macam mana you buat. Saya cakap you buat macam ni, kalau you buat macam ni nanti you disabitkan dengan sesuatu. Sebab apa? Sungguh pun UMNO kalah di Selangor, tapi pengaruh dia masih banyak di jabatan-jabatan kerajaan, kerana mungkin pegawai-pegawai kerajaan menjangka bahawa UMNO akan berkuasa balik kerana mereka mengharapkan habuan. So kebanyakan pegawai-pegawai kerajaan kanan ni memang dia beri habuan. Kecuali saya tak pernah ditawarkan sebagai pegawai kewangan sebiji tanah pun, sebiji apa pun tak ada, dan saya tak pernah minta. Sungguh pun bertalu-talu ada seorang exco minta saya menamakan kroni saya untuk dapat balak, untuk dapat kawasan balak. Saya tak ambil. Bagaimanapun yang berbayar memang saya ambil. Tawaran misalnya Kosma memang saya ambil. Lot 10 memang saya ada. Itu pun lot 10 dia beri saya 2 sebagai timbalan mengurusi AKPP. Saya dapat 2. Tapi oleh kerana State Legal Advisor nak 1, saya serah 1. Saya tak tamak. Tapi dari segi maknanya, dari segi hadiah yang bukan berbayar, saya tak ambil semua. Sungguh pun ada tawaran-tawaran yang diberi kepada saya. Ini yang berlaku pada pegawai-pegawai kanan kerajaan. Kalau nak tahulah mengapa dia senyap je. Tapi saya tak ada banyak sangat, oleh kerana saya mempunyai bidang-bidang kepakaran dari segi perniagaan, sebab pengalaman saya banyak dengan berhubung dengan orang berniaga. Jadi itulah saya kekal jadi pengarah AKPP Corporation sehingga 2-3 tahun sudah lah. Semasa saya bekerja di Kementerian Laut Bandar, berlakunya pilihan raya 95, mana kerjaan di Kelantan PAS dapat menguasai balik negeri itu. Apa yang berlaku itu yang membuatkan saya tak berapa secocok dengan pemerintahan UMNO ni. Apa yang berlaku pada masa itu, bukan saja projek-projek di Kelantan tu sungguh pun peruntukan yang diadakan. Kita minta daripada Kementerian Laut Bandar, memang ada peruntukan di Kelantan, tapi tak pernah diluluskan untuk dibelanjakan. Jadi segi saya apa ni, dia sebahagian daripada persekutuan. Jadi dari segi itu tidak ada keadilan. Itu yang apa berlaku.
Jadi kalau umur saya panjang, kalau pakatan menang pun, kalau saya dapat masuk ke kumpulan-kumpulan yang boleh memberi nasihat, jangan tiru yang apa yang kita tak suka UMNO buat tu. Kita merentah semua orang, bukan cara UMNO merentah. Pengalaman saya baik di Kementerian Dalam Negeri mana-mana, dia seolah-olah dia merentah hanya golongan dia. Di kalangan golongan dia tu pun dia cari pula. Kalau orang ni bukan daripada kelompok yang kecil yang punya kuasa tu, dia ada kumpulan yang menentang dalaman tu, dia akan ketepikan juga. Sebab tu semasa di Kementerian Kewangan, saya banyak memproseskan, membuat memoranda untuk keputusan menteri-menteri. Apa yang kita dapat, dia hantar balik daripada senarai ni, cuma beri analisa siapa pemilik syarikat tu, sama director tu, semualah. Kemudian apa yang kita dapat tahu, sungguh pun benda tu patut beri kat orang dia juga, tapi orang dia bukan daripada orang yang dapat. Itu pun dia ambil kira. Kalau orang luar tu memang dah tentu dah. Kalau benda tu ada orang pas, cium bau pun tak ada agaknya. Jadi itu bukan satu keadilan lah bagi saya. Saya termekelan lah. Tapi saya sebagai pegawai yang orang kata ni berkhidmat secara profesional, apa juga putusan yang telah ambil, kita tak boleh ungkit lah. Kalau kerja PAS ni besok, kalau apa benda dia buat putusan, kita terima lah. Sebab apa? Kita hanya boleh berusaha. Saya pun dalam perjuangan ni pun, saya hanya berusaha saja. Sungguh pun kalau mengikut pandangan ramai, orang macam saya tak patut dah berceramah-ceramah ni. Pertama, umur dah lanjut. Keduanya, saya menepati kurnia Allah yang boleh katakan lebih baik daripada orang lain, maknanya. Tapi apabila saya memandangkan kebanyakan orang Melayu terutamanya begitu lama telah ditipu oleh UMNO Barisan Nasional, terutamanya daripada menaikkan taraf kehidupan kita. Mana kehidupan kita, saya mula bekerja, ada orang buat kajian. Saya bekerja tahun 70. Gaji saya start 1,000. Saya berumah di Petaling Jaya 123 bilik. Sekarang ni kalau 120, saya bertandah pun tak dapat. Jadi kereta, saya beli kereta baru, bayar kereta sebulan 130. Baru 200 lebih, 250. Banyak lagi. Jadi sekarang ni kalau pendapatan 1,000 tu, katakan graduate pun masuk 2,000 lebih, sewa di Kuala Lumpur 2,000 lebih, sewa bilik je agaknya. Kajian yang dia buat bahawa pada nilai gaji 1,000 atau 770 masa tu apa ni, PTD dia Benham punya, sama masuk Benham 770. Lepas tu apa ni, Sofian Commission 1,000, dia naik 1,000. Berdasar kepada nilai 770 pada tahun 70, boleh membeli 10 ounce emas. Katakanlah kajian ni berdasar pada 20,000 gaji pada tahun 2000. Pada tahun 2000, masa saya pencen tu pun baru gaji saya dalam 15,000, tak sampai 20,000. Ambil kira 12,000. RM20,000 pada tahun 2000 hanya boleh membeli 4 ounce emas. Maknanya kita makin miskin atas sebab nilai mata wang kertas ringgit tu menurun. Tapi dari segi teori, dia katakan bukan nilai ringgit tu menurun.
inflasi kat atas barang, makna barang naik harga. Yang benarnya kuasa membeli ringgit terjatuh. Tapi kalau nak beri ceramah mengenai kuasa, sebab saya terlibat dengan mempromosikan dinar emas dan dirham perak yang sekarang ni telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, yang boleh menjaga nilai kuasa beli itu tidak berubah dari segi barang ke barang. So apa dari segi kajian, saya contohlah kalau nak ada pakar-pakar yang boleh beri, dari segi kajian, satu dinar emas zaman Rasulullah boleh beli satu ekor kambing. Nilai dia sekarang ni lebih kurang RM770. RM770. Satu dirham perak boleh beli seekor ayam zaman Rasulullah. Sekarang ni nilai satu dirham perak tu nilai dia RM25, hampir 2 ekor ayam. Sebab apa? Nilai duit tu dalam logam tu sendiri. Dan dari segi kerajaan Islam daripada zaman Rasulullah sehingga jatuhnya Ottoman Empire telah menggunakan mata wang emas dan perak ni. Jadi hanya pada tahun 1920 apabila Empire Ottoman kalah, baru emas dan perak ni ditukar pada duit kertas. Jadi duit kertas ni dia ada nilai, dia ada sejarah juga. Dia bermula dengan Bretton Woods 1946 mensyaratkan bahawa hanya duit US boleh disandar kepada nilai emas. Mata wang seluruh dunia termasuk juga mata wang pound hanya boleh disandar kepada duit Amerika. Jadi duit Amerika ni, American dollar tu telah ditarik oleh Presiden Nixon sandaran emasnya pada 1971. Apabila Perancis dengan Switzerland mendapat tahu bahawa Amerika telah mencetak duit kertas dia melebihi daripada sandaran emas. So masa itu Perancis dan pada tahun 71 dan Switzerland telah mengambil segala duit kertas Amerika yang ada di Europe dan telah pergi ke Amerika dan menebus emas yang menjadi sandaran duit Amerika itu, menyebabkan bahawa sandaran emas ni kekurangan sehingga 60%. Apabila Presiden Nixon menengok emas dia telah dibawa ke Europe, dia telah membatalkan sandaran emas. Sekarang ni duit Amerika tu telah disandarkan kepada harga minyak. Sebab semua harga minyak, termasuk harga minyak keluaran Malaysia, dia punya perdagangan adalah hanya boleh disebut dalam mata wang Amerika. Sebab itu mata wang Amerika tu boleh bertahan. Kalau mengikut nilai emas dia dalam mata wang Amerika tu dah tinggal berapa persen je. Dia orang kata tinggal kurang pada 3% dah nilai emas dalam duit Amerika tu, kalau bersandarkan nilai asal. Jadi di antara sebab-sebab mengapa Amerika menyerang Iraq, kalau you kaji sejarah pula, dan dia juga menjatuhkan Gaddafi. Dua negara ni, Presiden Saddam dan Presiden Gaddafi, telah mengeluarkan kenyataan dia nak menerima jualan minyak dia dalam euro. Ini tidak disukai oleh kerajaan Amerika. Apa saya nak tunjukkan ni, sistem secara keseluruhan, sistem ekonomi kita adalah sistem kapitalis yang dikuasai oleh Amerika dan Yahudi. Jadi yang itu membuatkan negara-negara luar, termasuk juga negara-negara Eropah tu, dia semakin miskin. Yang kaya, siapa pun nak pergi Amerika boleh tengoklah dia punya highway, dia punya itu memang hebat. Sebab dia memerah segala hasil-hasil seluruh dunia lah, bukan hasil kita je, hasil orang lain pun dia ambil ke. Jadi mengapa benda ni saya timbulkan? Kerana kalau PAS dapat menguasai Putrajaya dan Wisma Seri Pahang besok, insyaAllah mungkin kita boleh mengembalikan balik penggunaan dinar dan dirham sebagai mata wang alternatif kepada pilihan kepada wang mata wang ringgit. Dan dari saya memang saya berjuang
untuk menegakkan balik syariat Allah. Sebab mata wang ni ada disebut, banyak kali disebut dalam Quran. Maknanya, dan ada hadis Rasul pun, di antara komoditi, 6 komoditi dalam hadis yang boleh digunakan sebagai mata wang termasuk emas dan perak, termasuk kurma, gandum, garam, bali, semualah ada hadis dia. Jadi hanya memastikan bahawa PAS dapat menguasai kerjaan persekutuan, kita dapat mengembalikan. Ini bukan mata wang tipu, ini bukan mata wang tipu. Jadi orang Melayu ni, kalau kita tak nak berubah, kita akan terus miskin lah. Kalau gaji minimal, barisan beri 900, keadilan sekarang offer 100,100. Mungkin boleh hidup di kampung je. Macam saya, ya, saya dah kira pencen saya dapat sekarang ni 6,200. Kalau berdasarkan pencen saya tak boleh duduk Kuala Lumpur. Saya duduk Kuala Lumpur kan ni, tapi rumah dah kena bayar semua. Sebab perbelanjaan di Kuala Lumpur semua barang mahal. Kita guna electricity pun mahal, banyak. Kereta lagi semua. Memang melebihi daripada pencen saya. Tapi alhamdulillah, saya masih ada pendapatan lain, allowance lain. InsyaAllah saya boleh masa. Kalau tidak, saya kena balik kampung Menggarak balik lah. Salah satu cara saya boleh jual rumah saya. Saya tak ada masalah yang benarnya. Saya beli 290,000, harga rumah sekarang dah 7 juta. Orang Melayu pegawai kerjaan dah banyak dah jual dah, tinggal berapa pontong je situ. So kawasan tu memang gila-gila ya harga. Memang itulah keadaannya. Jadi ada pihak menyebutkan apa cara kita untuk mengubah ni. Yang benarnya ada pada diri kita sendiri, terutamanya budak-budak sekolah. Hanya melalui ilmu saja. Belajarlah ilmu, cara macam mana pun. Dari segi saya, perkhidmatan kerjaan saya dapat banyak ilmu korporat. Apabila saya pencen, kalau saya nak masuk sektor korporat, saya boleh berhujah, faham macam mana orang korporat juga faham macam mana perniagaan. Cuma saya tak boleh meniaga sebab mana saya dapat modal, memang tak ada. Tapi untuk menolong orang meniaga ni, memberi nasihat, insya-Allah. Macam ke politik ni, saya tak nak. Kalau nak tawar pada sebagai calon, saya akan tolak. InsyaAllah saya akan tolak, di mana saja pun, even calon Putrajaya. Sebab pada masa sekarang ni, saya pegawai kerja yang PTD lah, PTD yang kedua paling kanan telah masuk PAS. Yang terkanan ialah KSU Kementerian Tanah, Datuk Mat Zain. Tapi saya dapati dia belum lagi berceramah. Cuma pada 8 bulan dia akan berceramah di Keramat, di mana saya juga dijemput untuk beri ceramah di Datuk Keramat, sebab dia tinggal di kawasan Lembah Keramat. So saya tak tahu, itu adalah bukan urusan saya, urusan kepimpinan PAS. Tapi saya memang tak berminat. Saya pun jadi ahli PAS, ahli terus. Saya datang ke PAS ni semua atas jemputan. Saya tak menyorongkan pipi saya untuk bergiat di pentas PAS. Tapi saya di mana-mana orang ajak pun, memang sebelum saya meninggal dunia, memang saya nak betul-betul dapat merasai bagaimana negara ni diperintahkan oleh PAS. Itulah cita-cita saya. Jadi saya memang bukan saja berjuang di pentas, berceramah, dan juga meyakinkan kepada semua duduk negara ni, sama ada dia ahli PAS, ahli tak beracak ahli, atau dia ahli UMNO, bahawa dari pengalaman saya banyak dari pengalaman, dia kalau terlalu lama tu memang tak boleh
berlaku adil lah. Dia terlalu banyak kroni. Katakan saya jadi pegawai kewangan PAH ni lebih kurang 2 tahun, 7 bulan, 8 bulan, tak sampai 3 tahun. Kalau saya dilanjutkan jadi pegawai kewangan pun, saya pun susah. Banyak orang yang dah kenal. Jadi fikirkanlah, saya di Kementerian Kewangan tu sungguh pun saya beritahu 20 tahun, tapi saya bertukar, tak ada yang melebihi 3 tahun. Di Kementerian Luar Bandar saya 6 tahun, 2 jawatan 3 tahun. Di Kementerian Kewangan, di Kementerian Dalam Negeri saya kata 6 tahun ni, 2 jawatan berbeza. Bukan saya suka untuk bertukar-tukar kerana mendapat ilmu dan pengalaman dan benda-benda yang kita perlu belajar untuk meneruskan kehidupan. Jadi apa yang saya katakan ini, UMNO telah merintah 55 tahun. Saya tak mengatakan dasar dia tak baik, kerana saya terlibat membuat dasar-dasar tu. Sebab yang membuat dasar ni adalah pegawai daripada kumpulan PTD ni, menolong menteri, timbalan menteri membuat dasar dan membuat kertas kerja semualah. Jadi kalau 55 tahun memanglah dia susah, dia selalu banyak kroni. Tiap-tiap kali saya dipanggil oleh menteri tu, Ismail tolonglah dia ni, tolong je kerja ni. Jadi kita nak berjalan ke tugas pun susah. Saya jawablah, kalau nak saya tolong, yang amat berhormat atau yang berhormat, berilah arahan. Kalau tak ada arahan, kita buat mengikut peraturan lah. Jadi itulah apa yang saya dapati, kita perlu berubah. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sebab negeri-negeri lain yang menjalankan demokrasi yang hampir sama kita ni pun berubah. Pengalaman saya di Kementerian Dalam Negeri juga mengenai pemberian warga negara ini, memang dia ada kuasa di bawah undang-undang. Menteri Dalam Negeri memberi warga negara. Tapi saya tak tahulah, tapi dalam satu segi memang dia boleh membanyakkan bilangan penduduk Islam. Kalau dia beri kepada orang Islam, kalau dia beri kepada orang lain, tapi kebanyakan tu alhamdulillah penduduk Islam. Tapi tujuan sebenarnya dia nak menang pilihan raya. Ini memang ada lakukan, memang ada lakukan. Masa saya di Kementerian Dalam Negeri berlaku pilihan raya tahun 99 saya ingat. Saya masuk Kementerian Dalam Negeri sebab saya masuk 96. Saya keluar 2001 satu pilihan raya. Dia telah buat di negeri Kelantan. Tapi apabila putusan pilihan raya itu masih menyembelahi PAS, pegawai yang menguruskan datang jumpa saya, Datuk kata, saya ada 80,000 belum selesai. Tak payahlah cakap. Dah kalah, nak buat apa, dah pilihan 80,000. Maknanya apa yang saya dapati masa tu, Tuan Guru Nik Aziz telah berceramah di Selatan Siam. Tak semestinya orang yang diberi warga negara tu untuk membolehkan dia mengundi di sini, dia mengundi parti pemerintah atau UMNO. Itu saya beritahu. Yang penggelar ni mungkin dia susah sikit, tapi orang-orang Indonesia, apa yang saya beritahu, ada telah bila dia orang tanya yang dapat warga negara, Pak akan mengundi apa? Mengundi Anwar ada. Bahaya juga. So sebab dia Indonesia, bawah Indonesia ni dia biasa dengan reformasi. Perjuangan dia reformasi, bukan macam perjuangan kita. Sebab apa? Itu adalah memang cara dia nak membanyakkan penyokong dia. Tapi tak semestinya. Misalnya orang Indonesia yang telah diberi kewarganegaraan yang berpuluh-puluh tahun sudahlah. Sebab proses ni telah dimulakan sejak zaman Tun Razak lagi.
Ini bukan proses baru ni, dia berterusan. Kecuali hanya boleh di-sekat jika Pakatan memerintah. Itu pun kalau Pakatan nak sekat, dia pun ada kuasa memerintah. Sebab dia boleh buat benda yang sama yang benarnya. Tak ada halangan sampai memerintah tu. Jadi benda ini dia ada tujuan tertentu. Seumpamanya telah dijelaskan dalam Suruhanjaya Diraja di Sabah bahawa tujuannya nak menjatuhkan Pahrin. Memang jatuh Tuan Pahrin. Memang dia mencapai matlamat dia. Jadi Pahrin pun selepas dia jatuh, dia tahu orang buat kat dia macam tu, dia masih lagi dalam barisan. Kita pun tak tahu juga muslihat politik masing-masing. Patutnya dia berasa hatilah mengapa dia jatuhkan saya dulu. Jadi benda ni bergantung pada orang berkuasa lah. Dalam apa cara pun. Cuma dari segi saya, kita sendiri kena berubah. Dari segi kita persendirian, pendapat saya dan juga saya beritahu pada anak-anak saya, alhamdulillah anak saya ikut, you kena baiki diri dulu. Saya pernah beritahu kalau ada anak saya, you belajarlah sampai buta je, bacalah. Anak-anak kena beritahu macam tu. Jadi sebab saya banyak bercampur dengan Cina. India tak ada kebanyakan Cina. Tapi India adalah, tapi tak ramai. Itu aja caranya. Keduanya dari segi demokrasi ni, kalau saya masih hidup panjang lagi katakan, saya tak akan beri ibu Pakatan pun memerintah lebih pada 3 penggal. Sebab apa yang saya dapati, penyelewengan ni hanya berlaku selepas 1990 je. Banyak sebelum tu saya duduk ke Kementerian Kewangan. Kalau apa penyelewengan pun saya tahu. Sebab itu pusat dia dari segi kewangan, segi itu semua kita tahu cerita. Macam royalty pun saya tahu asal dia. Sungguh pun saya tak buat benda tu. Apabila kita bercerita dengan kawan-kawan, kita akan tahu. Alhamdulillah, peringkat awal tu insya-Allah benda tu berjalan dengan betul. Betul utamanya semasa Tun Tan jadi Menteri Kewangan. Itu memang tak ada betul penyelewengan. Sebab saya tahu ada satu hari tu Tun Tan mengamuk. Bila kita tanya pegawai dia, ngapa menteri ngamuk hari ni? Dia kata menteri dapati isteri dia berbelanja dapur melebihi pada bajet dia. Tun Tan sama isteri dia belanja daripada dia peruntukan, dia marah sampai ke pejabat. Kita gelak besar lah. Wah. Begitu apa ni orang kata, zaman tu masa zaman susah. Betul-betul kita bergantung pada hasil getah dengan hasil biji. Kelapa sawit belum ada lagi. Minyak jauh sekali lah. Baru-baru nak mula gas di Bintulu tu. Dan bila kita dapat gas tu, ada Jepun hadiahkan 2 biji kapal. Itu dah permulaannya perkembangan ekonomi. Dan apabila benda ni kaya raya negeri ni, kita biarkan pemerintahan yang sama memerintah begitu lama, telah banyak disalahgunakan. Apa yang selalu ahli-ahli politik manggang mengatakan terlalu ketirisan. Pada saya, ketirisan tu kalau saya nak nyata satu persatu memang dah bukannya daripada jari ni, gitu dah tiris sang. Yang kata Syekh Fadil kata bukan dah ambil milion-milion, dah ambil bilion. Cuba bayangkan kalau duit-duit tu dapat diselamatkan. Apa yang UMNO kata, manifesto Pakatan ni tak menasabah. Pada saya, pengalaman keuangan yang saya ada pada saya, insya-Allah kalau kita dapat menutup ketirisan tu, apa janji-janji dalam manifesto Pakatan, insya-Allah boleh dilaksanakan. Sebab duit tu kembali balik pada rakyat. Itu saja, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.